Terima kasih Tuan Speaker kerana telah memberikan peluang untuk saya turut serta dalam perbahasan rang Undang-Undang Elektrik Pindaan 2023 pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada Ahli Yang Berhormat N27 Sepuyau, merangkap Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, iaitu Menteri yang bertanggungjawab yang membawa usul ordinan bagi rang Undang-Undang Elektrik Pindaan 2023. Saya juga mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Kerajaan GPS atas usaha mewujudkan rang undang-undang berkaitan elektrik dan persekitaran yang akan merangkumi semua perkara yang melibatkan renewable energy, iaitu tenaga yang diperbaharui. Saya percaya undang-undang tersebut tidak pernah disentuh dalam mana-mana sistem perundangan Malaysia maupun di Sarawak sebelum ini. Penggubalan undang-undang tersebut adalah selaras dengan Kerajaan Sarawak, dengan usaha Kerajaan Sarawak dalam memperkasakan lagi penggunaan tenaga hijau di negeri ini dalam usaha pengurangan peningkatan suhu dunia. Tuan Speaker, rang Undang-Undang Elektrik Pindaan 2023 memperuntukkan pindaan kepada Ordinan Elektrik Bab 50 dan tujuan am pindaan adalah untuk memudahkan dan memajukan dasar-dasar Kerajaan Sarawak mengenai peralihan tenaga kepada tenaga yang boleh diperbaharui, iaitu renewable energy. Selain itu, ia membolehkan para pelabur mengambil bahagian dalam pengeluaran ataupun penjanaan elektrik melalui pemasangan sistem tenaga solar dan kuasa hidro lata, cascading hydro di sungai kita, di sungai yang sesuai di seluruh negeri Sarawak. Dan untuk ACB, mereka boleh mendapatkan daripada sumber tenaga baharu ini untuk pengedaran dan pembekalan elektrik kepada pengguna melalui sistem grid penghantaran yang dimiliki oleh Sarawak Energy Berhad. Pindaan ini sekaligus akan mewujudkan industri penjanaan elektrik yang mantap dan dikawal selia dengan baik untuk menyokong pembangunan mampan negeri Sarawak untuk menjadi kuasa pembekalan elektrik serantau ASEAN, Regional Powerhouse. Sekaligus ia akan memberi peluang kepada rakyat dan pelabur untuk mengambil bahagian dalam berbisnes kuasa elektrik, menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan dan menyediakan Sarawak dengan sumber pendapatan tambahan. Ia merupakan sektor ekonomi yang baharu untuk negeri Sarawak. Untuk makluman Tuan Speaker, pindaan ini merangkumi untuk menginstitusikan single buyer, iaitu Sarawak Energy Berhad, sebagai sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak sebagai pembeli tunggal untuk industri elektrik di Sarawak. Kerajaan Sarawak yakin Sarawak Energy Berhad akan dapat menunaikan kewajipan yang dikenakan di mana ACB berada dalam kedudukan yang sangat kukuh untuk menjadi pembeli tunggal, di mana pertama, ACB memiliki sistem grid penghantaran dan pengedaran dan merupakan operator core grid negeri Sarawak. Dan semua kuasa yang dijana perlu menggunakan sistem grid penghantaran dan distribution untuk penghantaran kuasa elektrik dengan cekap. Oleh itu, ACB perlu dirujuk mengenai perkara ini bagi memastikan sistem yang dikendalikan itu selamat, berkesan dan cekap. Pelabur akan mempunyai keyakinan bahawa ACB akan dapat memperoleh kuasa seperti solar ataupun hidro dan sumber-sumber yang lain pada harga yang saksama sebaik saja pembangunan
mereka untuk projek penjadaan kuasa tersebut selesai dan boleh dikomisionkan. Sarawak Energy Berhad sebagai pembeli tunggal menjalankan kuasa kerajaan dan oleh itu aktiviti komersial pembeli tunggal dikecualikan daripada Akta Persaingan 2010. Sarawak Energy Berhad. Kedua, Sarawak Energy Berhad dah berusia 102 tahun pada tahun itu. Siapkanlah si cayak dengan ACB. Izinkan saya untuk beri pantun kepada ACB, Tuan Speaker. ACB banyak dapat anugerah menjadi kebanggaan negeri Sarawak. Pasarana elektrik terbina sudah. Pelabur asin berduyun-duyun datang ke Sarawak. Di bawah peruntukan yang sedia ada, lesen tidak diperlukan untuk sebarang kapasiti pemasangan tidak melebihi 5 kilowatt. 5 kilowatt fakta sejarah untuk mengecualikan pelesenan penjana mudah alih kecuali untuk kegunaan isi rumah ataupun pasaran. Di bawah pindahan ini syarat bagi lesen untuk menjana, menghantar, mengedar elektrik dinaikkan daripada 5 kilowatt kepada 50 kilowatt. Dengan kemajuan teknologi panel solar untuk kapasiti watt yang lebih tinggi, sistem solar 5 kilowatt itu dengan mudah boleh dipasang pada bumbung rumah biasa, rumah untuk kita berbisnes, perindustrian domestik dan yang kecil untuk skim selco untuk penggunaan sendiri ataupun pemiteran ataupun net metering scheme yang telah diperkenalkan oleh ACB. Ini akan menggalakkan pengguna komersial dan perindustrian domestik dan kecil untuk menghasilkan kuasa elektrik daripada sumber yang boleh diperbaharui. Sebarang tenaga akses yang dijana oleh solar itu tadi boleh dijual kepada grid melalui pembeli tunggal iaitu ACB. Sumber tenaga lain termasuk dalam definasi sumber tenaga dalam pindaan di mana sumber tenaga termasuk yang boleh dijana daripada kuasa air, kuasa angin, tenaga suria, geotermal, biogas, biogesim, biofuel dan sisa biologi untuk digunakan bagi menjana kuasa elektrik. Walau bagaimanapun, pindahan ini mempunyai peruntukan khas untuk tenaga solar dan menyediakan stesen hidro dan pemasangan cascading. Datuk Amat Tuan Speaker, kajian awal menunjukkan bahawa Sarawak mempunyai 20,000 megawatt potensi untuk tenaga hidro. Dan pindahan ini akan memudahkan pembangunan stesen hidro ataupun pemasangan di sepanjang beberapa sungai yang sesuai melalui pengawalan aliran air ataupun halangan. Ini akan mewujudkan kelestarian yang lebih besar dalam penggunaan air untuk hidroelektrik kerana empangan bertingkat. Cascading hidro itu tadi di sepanjang sungai akan boleh mengurang banjir. Dan untuk takungan membolehkan kerajaan Sarawak mengkaji dan melaksanakan penyimpanan tenaga hidro bagi memastikan reliability penjanaan kuasa terutamanya semasa variasi bermusim paras air di sungai kita di seluruh negeri Sarawak. Memandangkan banyak sungai sebagai salah satu sumber yang banyak di Sarawak, Sarawak boleh memanfaatkan sumber-sumber yang boleh diperbaharui untuk menjana elektrik melalui pemasangan tenaga hidro yang sememangnya mesra alam tanpa sebarang pencemaran. Pemasangan kuasa hidro, cascading hidro ini yang memanfaatkan hidro boleh diperbaharui, tenaga yang boleh diperbaharui akan memberikan penjanaan kuasa yang mampan. Memanfaatkan teknologi baru. Apabila kita memanfaatkan teknologi baru, pemasangan hidro cascading seperti itu boleh
mempunyai pelbagai peranan seperti membolehkan kita mengawal pengurusan air dan banjir yang lebih baik, penggunaan air untuk pengairan dan membangunkan bentuk ekonomi baru di kawasan tanggungan air. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, pindaan itu mempunyai peruntukan bagi perjanjian khas yang akan dimeterai antara pemegang lesen dan pengguna ataupun pembeli tunggal atau pengguna dan pembeli tunggal untuk elektrik yang dijual beli atau dibekalkan lebih daripada 5 megawatt atau berkaitan dengan penjualan dan pengangkutan tenaga solar yang dihasilkan melebihi 50 kilowatt. Tenaga solar yang dihasilkan diperolehi oleh atau dibekalkan kepada pembekal tunggal SEB dan tenaga solar yang dihasilkan pemegang lesen boleh dijual kepada pengguna lain jika pembeli tunggal SESCO memberitahu secara bertulis bahawa ia tidak memerlukan tenaga solar tersebut. Sekiranya SEB dan pemohon tidak dapat bersetuju dengan kadar harga tenaga solar yang akan dijual di bawah perjanjian, perkara tersebut hendaklah diselesaikan mengikut peraturan yang dibuat di bawah Seksyen 36 Ordinan Elektrik. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, walaupun peraturan kod grid negeri mempunyai peruntukan untuk saling berhubung dengan pihak luar di luar Sarawak, ordinan itu tidak mempunyai peruntukan mengenai penjualan kuasa kepada negara lain seperti Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura. Dengan sumber tenaga boleh diperbaharui, renewable energy, yang banyak terutamanya dalam bentuk solar. Pindaan ini bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan negeri Sarawak menjadi kuasa besar penjana elektrik Asia Tenggara bagi ekspor kelimpahan tenaga boleh diperbaharui. Dan ia sekaligus menyokong Grid Kuasa Action APG untuk memastikan keselamatan, kemampanan tenaga serantau yang lebih besar berdasarkan manfaat bersama. Ekspor tenaga tidak akan menjejaskan kecukupan kuasa untuk kegunaan dalam negeri Sarawak kerana sumber boleh diperbaharui dari matahari yang setia ada, boleh ditoreh untuk penjanaan kuasa ini. Ini boleh menjawab kerisauan Honorable Member Padungan. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, negeri Sarawak komited ke arah kelestarian alam sekitar dan pelepasan karbon. Ini sejajar dengan matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan dasar alam sekitar negara di mana Malaysia komited ke arah pengurangan pelepasan karbon bersih di bawah perjanjian Paris. Bagi melindungi alam sekitar yang berpunca daripada penggunaan elektrik, pindaan ini memperuntukkan Menteri mengeluarkan arahan kepada pemegang lesen untuk menerima pakai dan mematuhi dasar dan inisiatif kerajaan untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Dalam hal ini, Sarawak komited untuk meningkatkan, mempelbagaikan kapasiti renewable energy seperti solar dan biogesim. Di bawah rancangan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030, sektor tenaga boleh diperbaharui akan memainkan peranan yang penting dalam penghindaran karbon melalui inisiatif untuk menggalakkan dan meningkatkan penyertaan sektor swasta dalam penjanaan renewable energy. Renewable energy membolehkan aktiviti ekonomi dilaksanakan secara mampan, meningkatkan lagi keyakinan pelabur terhadap Sarawak sebagai destinasi pelaburan pilihan di dalam dan di luar negara. Kita boleh himbau kembali macam ni penjanaan elektrik di negeri Sarawak. Dalam persidangan yang lepas, campuran kapasiti penjanaan elektrik Sarawak, kita melihat bahawa penjanaan melalui hidro sebanyak 60%, gas 23%, arang batu 17% dan diesel 1%. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, memandangkan Sarawak
menyasarkan untuk mencapai kemakmuran ekonomi dengan menggandakan keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2030. Infrastruktur elektrik perlu dilaksanakan tepat pada masanya dan operasi dan penyelenggaraan sistem tersebut perlu dilaksanakan secara berkala bagi memastikan bekalan elektrik mencukupi, selamat dan kebolehpercayaan yang tinggi. Sehubungan dengan itu, pindaan RUU ini memperuntukkan bagi memperkukuhkan akses kepada tanah yang diperlukan untuk membina talian penghantaran ataupun mana-mana pemasangan bekalan elektrik. Banyak projek talian penghantaran ACB mengalami kelewatan dan peningkatan kos kerana peruntukan sedia ada yang memberi kuasa kepada ACB untuk memasuki tanah dan lain-lain didapati tidak mencukupi dan tidak berkesan. Bayangkan, sebatang pokok kelapa dipinta bayar 18,000. Talian 11,000 kilovolt. ACB terpaksa dipasang secara zigzag menyeberang jambatan semata-mata oleh masalah izin lalu ini. Kadang-kadang untuk menyelesaikan masalah WELIP ini bukannya sebulan, bahkan menjakau selama setahun dan projek terpaksa kadang-kadang dibatalkan. Siapa yang rugi? Rakyat dan pemohon bekalan elektrik yang rugi. Masalah WELIP ini bukan saja dihadapi oleh projek bekalan elektrik, tetapi ianya juga ampit kepada projek macam Molah Tower, projek bekalan air dan projek jalan raya oleh pihak JKR. Jalan jadi sempit disebabkan oleh WELIP. Di samping itu, pindaan yang dicadangkan kini akan mengiktirafkan perjanjian WELIP yang dimeterai antara pemegang lesen dan pemilik ataupun penghuni tanah yang kini diamalkan oleh pemegang lesen. Ini akan melindungi pemegang lesen daripada sebarang urusan selanjutnya oleh pemilik atau penghuni tanah seperti pemindahan tanah kepada pihak lain. Tan Sri Dato' Amar Speaker, pengenaan minimum penalti akan dibuat kepada kesalahan peruntukan berkaitan untuk menguatkuasakan hukuman yang lebih ketat kepada pesalah seperti halangan kepada penyiasatan, meter tampering dan orang curi kuasa elektrik. Pemuatan elektrik yang tidak dibenarkan ke dalam sistem grid ACB tanpa mematuhi kod grid boleh menyebabkan gangguan bekalan, shutdown dan penutupan sistem yang dilakukan oleh pihak ACB akan menyebabkan kerugian dan kesulitan kepada orang ramai yang terjejas oleh blackout. Oleh itu, untuk melindungi sistem grid ACB, satu kesalahan baru diwujudkan menjadikan sesiapa yang tanpa kelulusan pemegang lesen beban menyampaikan ataupun mengambil bekalan elektrik, menyuntik bekalan elektrik ke sistem grid ACB melakukan kesalahan. Ini adalah memastikan, untuk kita memastikan kebolehpercayaan, reliability dan keselamatan, safety, talian penghantaran grid SESCO selamat dan kita tidak mengalami blackout. Dengan itu, Tan Sri Dato' Amar Speaker kelakar amat menyokong rang Undang-Undang Elektrik pindaan 2023 ini. Sekian, terima kasih.